بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada malam ini bila bersama-sama kita memanjatkan kesyukuran yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita berada pada saat-saat yang terakhir sebelum kita masuki bulan yang penuh dengan rahmat, iaitu bulan Ramadan al-Mubarak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada saat menjelangnya Ramadan, yang Nabi ungkapkan ialah qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Telah datang kepada kamu Ramadan, bulan yang diberkati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan ialah bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan keberkatan. Sesungguhnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanpa pemberitahuan dan maklumat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para alim ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mana mungkin kita tahu tentang kelebihan yang besar yang Allah bagi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya Ramadan al-Mubarak telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syurga bagi orang yang seronok dan suka menjelangnya Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Seperti yang Nabi sebut, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang seronok dengan masuknya Ramadan, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya dari dibakar oleh api neraka. Tuan-tuan, itu bekai kita. Macam mana nak adjust, nak bagi seronok? Tuan-tuan, kita telah pun diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melalui doa yang Nabi kita ajar bila masuknya bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah Tuhan kami, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan dalam bulan Sya'ban, sampaikan kami umur kami dalam bulan Ramadan. Begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah membekalkan kita dengan doa. Itu kita minta, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah berkatkan kita dalam bulan Rajab dan dalam bulan Sya'ban, dan kita minta Allah bagi umur kita panjang sampai memasuki Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana juga Nabi kita bersabda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadanu syahru ummati. Rajab ialah bulan Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sya'ban bulanku, kata Nabi, dan Ramadan ialah bulan umatku. Bulan Rajab semua kita tahu ialah bulan Allah, iaitu di antara bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang. Bulan Sya'ban bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, paling banyak berpuasa selain Ramadan ialah Nabi banyak berpuasa dalam bulan Sya'ban. Ramadan ialah bulan kita. Ramadan ialah bulan kita. Maknanya Ramadan ialah bulan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat sebelum kita, mereka berpuasa setiap bulan 3 hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umat Muhammad dihimpunkan satu bulan berpuasa, iaitu bulan Ramadan. Maka tuan-tuan, oleh kerana Ramadan ialah bulan umat Muhammad, bulan kita, maka selayak dan sepatutnya kita rasa seronok, sebab akan sampai bulan kita. Bulan ini bulan hebat, sebab Nabi sebut Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqu minan nar. Ramadan awalahu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqu minan nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ramadan awalnya ialah rahmat, pertengahannya ialah keampunan Allah, dan akhirnya ialah perlepasan daripada api neraka Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketiga-tiga perkara ni untuk kita. Fasa pertamanya rahmat, fasa keduanya keampunan Tuhan, fasa ketiganya ialah perlepasan daripada api neraka Allah. Maka sebab itu bulan ini bulan yang kita kena sambut habis seronok. Allahumma salli ala sayyidina. Orang yang seronok menyambut Ramadan ialah orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Seronok Ramadan ni dia bukan macam seronok hal lain-lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bulan lain seronok makan, bulan Ramadan seronok tak makan. Pelik tak? Tu yang kata belain. Tapi ada orang nak masuk Ramadan, dia dah susah hati, tak boleh makan. Pasal apa?
Sebab dia bukan seorang mukmin yang sebenar-benar. Seorang mukmin, orang beriman, bila mana Allah Subhanahu wa taala memfardukan puasa Ramadan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala memfardukan puasa ini seperti mana Allah fardukan kepada orang yang sebelum kita juga. Seperti mana yang Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma shalli ala sayyidina. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil orang beriman ni dengan panggilan yang paling manja sekali. Tak adalah panggilan yang Allah nak panggil kita, melainkan Allah panggil dengan wahai orang-orang yang beriman. Allah kata, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma shalli ala sayyidina. Difardukan puasa kepada kamu seperti mana difardukan puasa pada umat-umat yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, tu buah puasa. Pasti kamu akan memperolehi takwa. La'allakum tu dia fi'il taraji. Allahumma la'allakum tattaqun, dia ada yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi makna harapan. Moga-moga kamu beroleh ketakwaan. Harap-harap kamu beroleh ketakwaan. Itu terjemah dia. Tetapi kalaulah yang kata itu ialah Allah, kata Sibawai, la'alla maknanya litahqiq, maknanya pasti. Pasti kamu akan beroleh ketakwaan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Tuhan, puasa Tuhan bagi 30 hari kita berpuasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab kita nak menghasilkan buah daripada puasa, iaitu takwa. Takwa ni penting. Yang pertama, penting takwa ni sebab dia akan mengakhirkan kita dengan mati sebagai seorang Islam. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kamu jangan mati melainkan kamu mesti mati sebagai seorang Islam. Ayat ini dia suruh kita bertakwa dengan takwa yang bersungguh-sungguh, haqqa tuqatih. Pentingnya takwa sehingga pada setiap perhimpunan wajib kita pada hari Jumaat, tu imam dia kena berpesan pada takwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takwa ialah imtithal awamirillah wajtinabu nawahi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takwa ialah menjunjung tinggi titah perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Itu mana takwa. Takwa pula Nabi sebut di sini, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa di sini, kata Rasulullah. Takwa di sini, takwa di sini. Maknanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semua yang Tuhan suruh tu besar di sini. Semua yang Allah larang tu besar di sini. Jadi bila benar di sini, besar suruhan Allah, besar larangan Allah, maka terjemahan daripada takwa itu akan dapat dilihat pada keseluruhan anggota kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka takwa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana
dia duduk dalam hati kita, dia kejap dalam hati kita, maka kita pun akan jadi orang yang taat dan patuh pada perintah Allah, dan kita tak sanggup nak buat yang dilarang oleh Allah. Perasaan tu dalam hati kita. Allahumma salli ala wasallam. Hak ni menyebabkan seseorang mati sebagai seorang Islam. Kalau tak ada hak ni, kritikal dia nak mati sebagai seorang Islam. Na'udzubillah. Maknanya hak Tuhan suruh tu kena konsisten dan istiqamah menunaikan dan melakukan. Yang Tuhan tak bagi buat, jangan berani-berani buat. Dia bahaya kepada mati kita, iaitu takut kita mati di luar daripada Islam. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan mati Allah sekalian, pentingnya mati sebagai seorang Islam sampai kita minta setiap kali kita semayang. Dalam semayang kita akan menyebut satu doa yang sangat penting, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah Tuhan kami, hidayahkan kami jalan yang lurus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak sah kita semayang, tak kira fardu, tak kira sunat, kalau kita tak baca Fatihah. Pasal dalam tu ada doa yang sangat penting, iaitu mendoakan Allah hidayahkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus dalam braket ialah Islam. Tunjukkan kami jalan Islam. Allahumma salli ala sayyidina. Dalam braket tu ada braket pula. Ya Allah Tuhanku, ya Allah Tuhan kami, tunjukkan kami, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam mana kami boleh mati sebagai seorang Islam. Ya Allah Tuhan kami, bila sebut ihdinas siratal mustaqim, maknanya masalah sayyidina Muhammad, ya Allah Tuhan kami, hidayahkan kami, tunjukkan kami macam mana kami boleh mati sebagai seorang Islam. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka itulah perolehan yang kita nak dapat dalam bulan Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Puasa ni tuan-tuan, memang sungguh dia mengajar kita takwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang berpuasa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selagi mana tak masuk waktu tak berani makan kan? Selagi mana waktu tak masuk, dia tak berani makan, seminit boleh tak berani. Maknanya begitu patuh dia kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan orang puasa ni insya-Allah masuk syurga lah. Ala sayyidina Muhammad. Sebab orang puasa ni nak buka tu seronok. Allahumma salli ala sayyidina. Tak kira dia orang awam, tak kira dia siapa, nak buka puasa tu memang seronok. Allahumma salli ala sayyidina. Lebih-lebih lagi kalau dia tunggu awal nak buka puasa. Bila duduk depan juadah makanan tu, lagi-lagilah menambahkan suka nak buka puasa. Allahumma salli ala sayyidina. Tuhan ni dia tahu kita, dan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menjadikan sebab yang mudah dan fitrah untuk kita mendapat labaan pahala daripada dia. Contoh, nak buka puasa semua orang seronok. Itu fitrah manusia. Ada tak orang buka puasa tak syok? Ada. Hak tak puasa. Soalan. Dia tak rasa macam kita rasa. Walaupun dia lakonnya dia takkan seronok. Macam orang tak puasa nak raya, dia pun tak seronok. Orang tak puasa, tiba-tiba nak raya, dia habaq yang kata dia syok. Sebenarnya dia tak rasa syok. Dia bohong kita. Hanya orang yang syok nak raya, hanya orang yang syok nak buka puasa, orang yang puasa.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, apa yang Allah kata? Apa Nabi kata? Nabi kata lis-shaimi farhatan. Bagi orang puasa ada dua sonok. Farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang puasa ada dua sonok. Yang pertama ketika nak berbuka, yang kedua ketika nak jumpa Tuhannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, siapa seronok nak buka puasa, dia mesti seronok nak jumpa Tuhan. Sebab wa'tu lil mutlaqil jam'i, dia himpun tu. Siapa yang seronok nak buka puasa salat Sayyidina Muhammad, maka seronoklah dia jumpa Tuhan esok. Seronok ni tuan-tuan. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seperti mana kita kata sunnah Rasulullah. Sunnah Nabi SAW itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh kita kata macam serban, macam jubah, macam sugi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Asal-asal sunnah ni dia ialah praktikal kehidupan orang-orang Arab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang Arab pakai jubah, orang Arab pakai serban, orang Arab menyuci mulut mereka dengan sugi. Tapi sebelum daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi dibangkitkan sebagai Rasul. Jadi semua yang dibuat oleh Arab, semua yang dibuat oleh orang Arab itu tidak diklearkan lagi sebagai sunnah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi Tuhan nak bagi mudah orang Arab. Bila Nabi diangkat sebagai Rasul, diturunkan wahyu yang pertama di Gua Hira ala Sayyidina Muhammad, langsung serban itu jadi sunnah, jubah itu jadi sunnah, sugi pakai siwak itu jadi sunnah. Begitulah rahmat Allah. Tak payah cari hal lain. Allahumma salli ala Sayyidina. Contoh kita orang Melayu. Orang Melayu ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sedar tak sedar dia telah mengamalkan sunnah pun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Iaitu bila mana kita pakai kain, rasanya tak ada orang kot tak erti pakai kain ataupun tak pakai kain. Salah Sayyidina Muhammad. Pakai kain tu langsung jadi sunnah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah Allah dengan mudahnya, dengan rahmatnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, memudahkan kita untuk menjalani jalan yang diridhai. Maka tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka Ramadan yang kita nak sambut 5 hari lagi kot. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, lah ni kena garap lah, kena himpun, menimbulkan rasa seronok nak masuk Ramadan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan seronok ni pula tuan-tuan, seronok ni dia panggil seronok imani, seronok yang jenis iman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, orang yang tak beriman, salah Sayyidina Muhammad, dia susah hati bila nak main Ramadan. Dia kata susah main Ramadan itu. Sebab hari-hari dia makan roti canai. Salah Sayyidina Muhammad, hari-hari dia makan nasi lemak. Mana ada orang jual nasi lemak, roti canai bulan-bulan puasa? Itu dia susah hati. Payah nak makan bulan puasa ni. Tuan-tuan, sebab dia tak puasa, tu yang dia susah hati. Tapi kita ni tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh seronok sebab tak makan dalam bulan puasa. Pasal apa? Sebab kita orang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dan Allah subhanahu wa ta'ala gantikan seronok tadi ketika nak berbuka puasa. Buka puasa pula, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, disuruh kita bersegera buka puasa.
Dan buka puasa pula, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, disuruh kita berbuka puasa tu bersegera. Dalam kepala otak kita ni, ada tak kita ni sangat lambat buka puasa? Tak ada kan? Soalan Sayyidina Muhammad, dia kalau tunggu bang ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, pegang dah buah kurma. Soalan Sayyidina Muhammad, no, tu hak makan buah kurma, hak tak makan buah kurma, makan cucuk badak, makan cucuk udang, peganglah, bang langsung Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya, ada tak siapa-siapa yang buka puasa nak melengah-lengah? Pasal tak ada. Maknanya, masalah Sayyidina Muhammad, hak tu ni kalau Tuhan tak abang pun, kalau Nabi tak abang pun, memang orang buat dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya, dengan rahmat Allah, begitu mudahnya mengamalkan yang diredai oleh Allah, yang diredai oleh Rasulullah. Sahur pula, masalah Sayyidina Muhammad. Sahur ni, masalah Sayyidina Muhammad, dia kena makan. Nabi kata, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makan sahurlah kamu, kerana dengan makan sahur itu berkat. Ada orang dia makan pukul 12, dia sembang di kedai, masalah Sayyidina Muhammad, masuk pukul jam rimpu pukul 12, dia kata kira sok ni. Tak betul. Sok bukan waktu tu. Sahur ni waktunya, masalah Sayyidina Muhammad, menjelang sepertiga malam yang terakhir, itulah dia panggil waktu sahur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum masuk sepertiga malam terakhir tu tak kira lagi sahur. Maknanya kita kena makan yang terlebih afdal sekali sahur kita tu pada akhir-akhir waktu sahur, waktu mana orang dah nak bang lah. Salam Sayyidina Muhammad. Segi kita fikir, salam Sayyidina Muhammad, eloklah makan waktu tu. Pasal apa? Sebab salam Sayyidina Muhammad, maklumlah nak puasa, kalau makan awal sangat, tuan-tuan, tak bererti makan pukul 12. Dalam perut kita ni tuan-tuan, salam Sayyidina Muhammad, dia 4 jam. 4 jam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kesan daripada makan tu dalam tempoh 4 jam. Kalau pukul 12, pukul 4 tak buka, kita tak puasa lagi, kan? Kalau makan pukul 5, baru padan. 4 jam lepas tu 6, 7, 8, 9, baru padan. Maknanya makan itu baru memperuntukkan kekuatan pada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dan berpuasa ni pula, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bukan sakat kecil-kecil dia punya kesan, tapi kesannya sangat besar, kerana dia menyihatkan tubuh badan kita. Nabi kata, sumu tasihhu, puasalah kamu akan sihat. Tapi puasa macam mana tuan-tuan? Kalau dia puasa, dia tak makan sarapan, dia tak makan tengah hari, dia makan buka puasa. Soalan Sayyidina Muhammad, kalau dia buka puasa tu, dia buat jamak takhir, himpun hak sarapan tu, lepas tu hak tengah hari tu, semua orang buka puasa, tu tak jadi sihat. Faham tak? Tu dia buka puasa, tak puasa sepinggan sikit je, puasa 3 pinggan. Masalah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, tu tak menyihatkan badan. Yang menyihatkan badan ni buka puasa sesuai dengan akal. Akal nak timbang. Masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, maka buka puasa tu jangan sampai melemahkan ibadat. Sagi nak buat ibadat, sagi nak buat ibadat apa? Tarawih. Kalau kita pulun sangat, masalah Sayyidina Muhammad, sagi tak larang nak buat tarawih. Tengok orang buat
Tengok orang buat 8 orang keluar, nak keluar dengan orang tu. Sedangkan masalah Sayyidina Ramadan ni tak boleh buat sikit-sikit, dia kena buat banyak-banyak, 20 rakaat. Tapi tak boleh buat kalau kita dah terlalu banyak makan. Tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad, maka nak buka puasa ni pun subhanallah, dia ada cara. Yang pertama, kena makan 3 biji kurma. Lepas tu, ni ayak ni, Oring tak boleh minum lagi, sirap jangan lagi, Milo tabuk jangan lagi. Allah Sayyidina Muhammad, ayat kosong dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab Nabi kata, Nabi suruh kita buka puasa dengan al-aswadan. Apa makna al-aswadan? 2 benda hitam, iaitu kurma dan juga ayak. Tuan-tuan mungkin heran, benda hitam apa? Ni putih pun. Kaedah dia macam ni. Ayak dan kurma, soalan Sayyidina Muhammad, ayak putih, kurma hitam. Tapi bila bercampur dua ni, hitam itu timbul, maka hitamlah jadi hak ni walaupun putih. Itu makna dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal buah kurma, sebab kurma ni buah mulia. Kalau orang majid bahasa Arab, dia faham. Kalau muzakkar ni lelaki, Arab kata akram. Kalau muannas, dia kata kurma. Kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lelaki muannas, kalau laki-laki muzakkar akbar. Kalau muannas perempuan, dia kata kubra. Salah Sayyidina Muhammad. Kalau muzakkar laki-laki, dia kata asghar. Kalau muannas, dia kata sughra. Jadi buah kurma ni buah kurma, buah yang paling mulia. Salah Sayyidina Muhammad. Di antara buah-buah dalam alam dan dunia ni, buah yang paling mulia bukan buah durian. Buah yang paling mulia ialah buah kurma. Walaupun orang Arab kata, salah Sayyidina Muhammad, orang Arab kata ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, buah durian ialah raja buah. Salah Sayyidina Muhammad, dia bapa buah semua. Sedangkan dengan Arab tak ada apa buah durian. Dia main makan durian sini. Salah Sayyidina Muhammad, dia orang Arab kata buah durian itu ialah raja buah. Pun macam tu, subhanallah, salah Sayyidina Muhammad, yang paling mulia ialah buah kurma. Pasal buah-buah kurma tu mulia? Sebab kata ulama, salah Sayyidina Muhammad, dia ialah tercipta bersama-sama dengan tercipta Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam dicipta daripada tanah. Lebihan dari tanah tu Allah mencipta pohon kurma. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu buah kurma ni dia macam manusia. Manusia kalau dicantai kepala mati, buah kurma terbang bagian atas dia mati. Begitulah spesies-spesiesnya. Macam pokoknya kelapa sawit, salah Sayyidina Muhammad. Tapi kalau pokok lain terbang bagian atas, dia tumbuh. Jadi itulah kesamaan pohon kurma dengan Nabi Allah Adam ataupun manusia itu sendiri. Kata tuan subhanallah, salah Sayyidina Muhammad. Dan samping buah kurma ni mulianya, hebatnya, sebab dia mengandung khasiat yang sangat besar. Kata tuku kami dulu, salah Sayyidina Muhammad, yang dikatakan buah kurma ni dia sama dengan 2 kati daging. Waktu tu tak pakai kilo lagi, waktu tu mengaji dulu, kata Tok Guru, sama dengan 2 kati daging. Khasiat dia, salah Sayyidina Muhammad. Sebab itu salah Sayyidina Muhammad waktu perang Tabuk, tentera para sahabat mereka menuju ke Tabuk, salah Sayyidina Muhammad, mula-mula setiap hari mereka makan 3 biji kurma. Lama-lama kurma semakin kurang, makan 2 biji kurma. Kemudian kurma makin lagi kurang, makan sehari sebiji kurma. Sedangkan berjalan jauh. Tuan-tuan, kurma memang memberi kekuatan pada kita.
Sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab dia memberi kesihatan. Tambahan kurma pula, masalah kurma ajwah. Dulu susah cari kurma ajwah ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya ingat waktu tahun 70-an, zaman tu zaman Tok Wan saya pergi Mekah naik kapal Ayak. Salah saya pergi hantar di Pulau Pinang. Salah saya pergi bawa tong sara. Lepas muda-muda tak tahu tong sara, no? Tong sara tu tong buat pada kayu, buh dalam tu macam-macam, termasuk tumbuk sampai belacan, gilin. Lepas tak tahu dah ni, batu giling tu bawa sekali. Pasal di Mekah tak ada, takut mati di Mekah. Salah senang. Waktu tu zaman tu buah kurma ni lenyek. Buah kurma ni dah tak tahulah berapa bulan. Salah Sayyidina Muhammad, zaman tu makan buah kurma pening. Tiba-tiba alhamdulillah hari ini Tuhan bagi kemudahan, kita boleh berbuka puasa dengan pelbagai jenis kurma. Ada kurma hak besar, kurma apa? Tu telan sebiji kenyang tu. Susu dayuk Salah Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, subhanallah, ambillah kurma yang kecil-kecil, bagi cukup 3. Kalau hak tu tak makan apa dah, kenyang terus, rugilah tak makan nasi. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kurma ajwah itu pula dia kurma yang memberi kesan penawar kepada racun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kurma tu Nabi tanam sendiri. Berkatnya Nabi tanam kurma ajwah ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ceritanya Nabi nak bebaskan seorang sahabat dia yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tanam 60 pohon kurma. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab hasil daripada kurma ni dapat membebaskan Salman Al-Farisi daripada perhambaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya kurma hak Nabi tanam ni tak ada naik besar lagi pun. Kurma tanam daripada biji. Tanam daripada biji tu. Salah Sayyidina Muhammad. Setahun tuan-tuan, setahun dah berbuah. Tinggi mana naik tak tahu tuan-tuan, dah berbuah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuma satu pokok kurma tak berbuah. Nabi kata, awak tak berbuah ni, halal semua berbuah. Sayyidina Muhammad kata, saya tanam Rasulullah, sabit pun tak tumbuh. Nabi cabut pula, tanam lain, baru tumbuh. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu yang dikatakan buah kurma. Jadi kita pasal apa kita nak makan kurma ni? Sebab Nabi kita suka kita buka puasa dengan buah kurma. Mungkin kalau kita tak ngaji, kita hal lain pun tak apa, temikai pun tak apa, kan? Tak, bila kita ngaji buah kurma ya. Kalau buah kurma ada, kecuali kalau tak ada buah kurma, berbuka puasa dengan suatu yang manis. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, subhanallah, bagi pecinta Rasulullah, dia akan buat yang Nabi suka. Ada suatu orang hamba Allah ni, tuan-tuan, Sayyidina Muhammad, dia mati di Madinah. Allahu Akbar. Setiap hari Isnin saya mengajar Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Sampai di satu hadis, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suka makan duba. Duba tu ialah labu. Dia asal saya dia tak suka sangat makan labu ni. Ngaji-ngaji, oh Nabi suka akan makan labu. Dan hadis tu, hadis diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Anas makan dengan Nabi. Makan dengan Nabi. Labu hari itu dibuat macam dengan buah dadu tu. Dipotong 4 segi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Sayyidina Muhammad, Sayyidina Anas balik tengok Nabi
Dia ambil labu tu. Ambil. Nabi suka ke labu. Singgasana Anas, dia tengok Nabi suka, semua bagi kat Rasulullah. Allah Sayyidina Muhammad. Jadi orang ni, dia dengar Nabi suka makan labu. Mula daripada saat itu, dia mula suka makan labu. Lepas tu tuan-tuan, Allah Sayyidina Muhammad, dan menimbul rasa cinta dia pada Rasulullah. Sampai dia teringin nak minta, sampai dia teringin nak mati di Madinah. Allah Sayyidina Muhammad. Akhirnya dia minta nak mati di Madinah. Berpandukan pula sebuah hadis. Nabi sebut, man istata'a minkum an yamuta bil madinati falyamus biha. Sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang boleh mati di Madinah, mampu mati di Madinah, matilah di Madinah. Sebab tak semua orang mampu. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab banyak orang nak balik mati di rumah, nak pergi umrah, tapi tolong doa no, selamat pergi selamat balik. Nak mati di rumah, mati di Madinah lah. Oh tak malah, nak mati di rumah. Ada satu orang tu, dia mutawif. Apabila anak jemaah dia nak pergi salah senama nak pergi umrah, dia main baca Yasin di salah sobah rumah jemaah umrah dia. Dia kata sana sena, dia kata pada rumah, dia kata Pak Long, kita minta mati di Madinah lah. Seriat darah kawan tu. Kawan tu nak balik mati di Malaysia, minta nak mati di Madinah. Kawan ni mutawif ni, dia sudah menjiwai dah nak mati di Madinah. Dia pergi merawit kawan tu tak mau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, siapa-siapa mampu mati di Madinah, matilah di Madinah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana nak mati di Madinah? Kena minta lah. Ni dia nak bagi doa mati di Madinah. Kalau nak mati di Madinah, ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik wal mauta fi baladi nabiyyik. Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik wal mauta fi baladi nabiyyik. Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik wal mauta fi baladi nabiyyik. Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik wal mauta fi baladi nabiyyik. Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik wal mauta fi baladi nabiyyik. Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik wal mauta fi baladi nabiyyik. Berkata tengok. Cerah hati mereka. Allahumma rzuqna syahadata, wa Tuhan, rezekikan kami mati syahid fi sabilik, di jalan Engkau, wal mauta, dan mati fi baladi nabi, di negeri Nabi Engkau. Doa ni hebat. Ramadan ni mula baca, mana nak baca? Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak pergi Mekah baca doa tu, kalau berani, tak berani tak baca. Sallallahu alaihi wasallam. No? Tuan-tuan, kawan ini subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, dia nak mati di Madinah. Lepas dia ngaji Syama'il, jumpa tentang Nabi suka labu, dia main suka. Ya Allah, teringilah mati di Madinah. Dia mengaji. Siapa mulia mati di Madinah? Mulia mati di Madinah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab siapa mati di Madinah, dia akan bangkit dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan bangkit dengan Rasulullah. Maknanya berjalan kepada mahsyar bersama dengan Nabi. Itu mulia orang yang cinta, orang yang mati di Madinah. Subhanallah.
Akhirnya subhanallah, sallallahu Sayyidina Muhammad, dia pergi umrah. Pergi umrah tu tak tahulah dia berdoa macam mana. Subhanallah. Tidak sebut ke anak-anak dia, ayah ni pergi tak balik ni. Ketak anak-anak ni, takut tak balik. Tengok balik. Sallallahu Sayyidina balik ayah rupanya, alhamdulillah. Lepas tu subhanallah, sallallahu Sayyidina Muhammad, tahun 4 pergi pula. Dia kata, doa nak, saya nak mati di sana, mati di Madinah, tolong doa ke ayah. Anak-anak ni antara doa, nak doa tak doa, nak doa tak doa. Akhirnya pergi balik juga. Alhamdulillah, balik juga ayah kami, sallallahu alaihi wasallam. Pergi kali ketiga tuan-tuan, tak balik, mati sungguh di Madinah. Tuan-tuan, jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tak tahu nak cerita lah, berambu mungkin air mata nak mati di Madinah, no, tuan-tuan. Jadi subhanallah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperuntukkan pada kita dalam Ramadan ini, iaitu kita nak membuahkan kecintaan kita kepada apa yang Allah redha pada kita semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu kita nak keluar daripada Ramadan, kita sudah jadi orang baru. Dia macam inilah. Kalau pergi Mekah, sebelum pergi Mekah merokok, balik Mekah merokok lagi. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mungkin boleh kita kata Tuhan belum terima ibadat umrah dia, belum terima ibadat haji dia. Sebab kaedah amalan ni, bila mana kita buat Allah terima, kita berubah. Kaedah amal soleh, bila mana kita buat, istiqamah kita buat, konsisten kita buat, kita akan berubah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh semayang. Semayang ni mencegah fahsyak dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semayang itu mencegah fahsyak dan mungkar. Tapi bila mana semayang duk buat juga kejahatan, maksiat tak boleh tinggal juga. No? Berarti apa? Semayang masih belum ubah dia. Kalau pergi Mekah, kalau pergi umrah, dapat umrah mabrurah. Kalau pergi haji, dapat haji mabrur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau pergi Mekah, tunaikan fardu haji, panggil lama, duk buat juga. Waktu di Mekah, duk pergi masjid, balik Mekah tak pergi juga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebelum pergi tak pergi masjid, balik Mekah tak pergi juga. Berarti ibadah umrah dan hajinya kritikal. Sebab ibadat ni kalau Tuhan terima, kita berubah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, maka Ramadan ialah masa kita buat perubahan kita. Contoh, mayan tahajud. Mayan tahajud ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, siapa-siapa buat, dia dimuliakan oleh Tuhan, dan dia tak akan jatuh walaupun orang pejatuh. Contoh, tuan-tuan pernah tak tengok satu kata-kata Turun ni Aziz? Saya pernah jumpa. Dia kata tahun ni, dia sebut tahun ni dia tinggal tahajud 3 malam. Maknanya 300 berapa hari? 360 hari. 365 hari. Berarti 362 hari dia buat tahajud, 3 hari dia tak bangkit tahajud. Sebab tu Tuan Aziz jenuh berjatuh, tak jatuh. Sebab tu kita tengok dalam Quran Tuhan sebut wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allahumma salli ala sayyidina. Kata Allah, pada waktu malam nangkitlah mayan tahajud, nafilatan laka, bukan satu kefarduan tapi sukarela. Kata Allah, asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pastilah Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan engkau di makam yang terpuji. Maknanya siapa pakai tahajud, dia tak akan terhina, dia tak akan kalah, dia akan bangkit. Orang perjuangan tak boleh tinggal tahajud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita takut kalau kita tak jaga
Sunnah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita yang jadi yang dipunca kepada kekalahan. Kalau kita jaga ibadat ni, kita lah jadi punca dan asbab kepada kemenangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab Islam ni, dia akan menang di tangan generasi yang terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita harap ni hak mai ni, mula pada malam ni set, insya-Allah Ramadan esok aku nak bangkit tahajud. Boleh bangkit tahajud tak? Pasal ada sahur. Ada Sayyidina Muhammad. Sahur kena bangun, jangan tak bangun. Walaupun makan seteguk ayak saja, bangun. Pasal Nabi suruh bangkit sahur. Tasahharu kata Rasulullah. Bangunlah sahur. Bangkit sahur tu sebab nak makan, sebab Nabi suruh. Yang kedua nak makan, yang kedua sebab nak semayang 2 rakaat tahajud. Buat 30 hari, masuk bulan Syawal, tambah lagi 10 hari, 40 hari, kita akan jadi tak boleh tinggal dah tahajud. Soalan saya. Ketika itu tahajud dah menjadi darah daging kita. Tinggal tak boleh. Waktu tu nak menang Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu nak menang agama Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, waktu saya di Mesir dulu, ada satu orang tu, dia kuliah kedoktoran. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kuliah kedoktoran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu keluar daripada kuliah, galah beg keluar daripada kuliah, tiba-tiba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia naik ada satu tempat tinggi, dia bagi salam, assalamualaikum, dia bagi tazkirah ala sayyidina Muhammad. Kita ni kalau orang buat macam tu, orang kata apa? Tak betul lah. Ala sayyidina. Kawan ni bila dia bagi, dia naik tempat tinggi tu, dia bagi tazkirah, orang Arab ni hebat. Dia tak macam kita. Akak berhenti, dia kata apa? Dia ceramah apa? Dia tazkirah apa? Pakat berhenti dengar. Last sekali, pakat hak biri tu duduk. Pasal apa? Tazkirah dah sedap rupanya. Soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, lepas duduk dengan tazkirahnya, orang tu menangis, orang tu menangis. Nangis pun. Lepas tu orang tanya lepas dia habis tazkirah, hang rahsia, hang ceramah, pasal apa? Soalan Sayyidina Muhammad. Memberi kesan pada orang lain, sampai orang menangis. Jawapan dia satu je, raka'atani fil lail. 2 rakaat tahajud di malam hari. 2 rakaat tahajud di malam hari. Allahu Akbar. Maknanya hak ni kena jaga betul-betul. Pejuang Islam, penukung jamaah Islam kena jaga sungguh, sebab kita nak bagi Islam menang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tak jaga hak ni, jenuh berjuang, lambat lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, hari ni walaupun kita pegang tampuk kepimpinan, tapi apa sangat kita boleh buat? InsyaAllah kita akan boleh berbuat dan melakukan selepas pejuang-pejuang kita jaga salatul lail, tahajud di malam hari. Salah Sayyidina Muhammad. Ini generasi yang akan memegang panji-panji Islam untuk menang di akhir zaman. Salah Sayyidina Muhammad. Saya ulang, Islam akan menang di tangan generasi yang terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadikan Ramadan ni ialah masa untuk kita mencipta, memproses diri menjadi generasi yang terbaik. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekat kita nak mentah Malaysia, tapi kita nak membebaskan Al-Quds, kita nak membebaskan Baitul Maqdis, insya-Allah. Sebab Islam dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana umat Islam berjaya sujud balik di kiblat yang pertama di Al-Quds, di Baitul Maqdis, di Al-Aqsa, tuan-tuan, kita akan merintah dunia.
Soalan senang. Islam akan merintah dunia balik. Tapi siapa yang akan menjulang panji-panji itu? Siapa yang akan menjadi asbab kepada kemenangan Islam itu? Generasi yang terbaik, insya-Allah. Jadi soalan senang Muhammad, mudah-mudahan insya-Allah Allah sentiasa memperkukuhkan iman kita. Allah sentiasa memperkuatkan akidah kita dan menangkan jamaah kita insya-Allah. Mudah-mudahan anak-anak muda ini ialah merupakan penyambung legasi pejuang-pejuang Islam dulu. Para ulama silam Sayyidina Sayyidina Muhammad yang tak pernah berhenti berjuang untuk mendaulatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini insya-Allah saat-saat terakhir kita berada dalam bulan Syaban ini, dalam bulan Ramadan Yusuf Lusa ni, saya nak tinggalkan pesan pada kita semua, termasuk diri saya sendiri. Sambutlah Ramadan di rumah Allah. Cari masjid datang mana, pergi mandi awal sikit, beli barang-barang awal sikit, pergi masjid awal sikit. 20 minit, 15 minit, 10 minit dah ada di masjid. Soalan Sayyidina Muhammad. Bila dah ada di masjid, tunggu azan. Soalan Sayyidina Muhammad. Bila mikrofon ni Tok Bilal dah pegang, rasakan, ya Allah, dekat dah nak masuk Ramadan, nak sampai dah dia. Bila Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, masuk dah Ramadan. Kalau boleh titiskan air mata kita, barulah kita sambut tetamu yang mulia itu, maknanya dengan seronok. Apa janji seronok tu? Janji seronok itu kita akan diharamkan jasad dan tubuh badan kita dari dibakar oleh api neraka, insya-Allah. Baik daripada Allah, kurang saya sendiri. Dan tadi diminta untuk saya sebut bagi zikir, saya bagi tu. Baca tengok lagi sekali. Mereka lupa lah. Tadi mereka ingat. Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik wal mauta fi baladi nabiyyik. Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik wal mauta fi baladi nabiyyik. Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik wal mauta fi baladi nabiyyik. Lagi sekali. Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik wal mauta fi baladi nabiyyik. Jadi saya jadikan doa itu untuk diamalkan oleh kita semua. Mudah-mudahan Allah bagi kita semua nikmat mati syahid, insya-Allah. Dan Allah bagi peluang untuk bangkit dengan Nabi di akhirat esok, kalaulah terpilih kita untuk mati di tempat bersemanti jasad Nabi yang mulia, iaitu di Al-Madinah Al-Munawwarah. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy. Ya? Oh, ke-9. Oh, tak apa. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kena berhenti